Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan perkongsian kita untuk tajuk reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Pada kali ini kita akan tengok subtopik yang ke-3.1.3 iaitu mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, bagi memasarkan produk kepada pengguna, promosi perlu dilakukan bagi menyaingi produk-produk yang sedia ada di pasaran. Nah, promosi penting untuk memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Jenis promosi yang digunakan adalah bergantung kepada jenis produk, pengguna sasaran, luas pasaran dan sebagainya. Pengiklanan merupakan salah satu daripada jenis promosi yang biasa digunakan oleh pengeluar bagi memasarkan produk mereka. Pengiklanan bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Pengiklanan bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Okey, kaedah reka bentuk pengiklanan. Yang pertama, reka bentuk pengiklanan ialah karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan untuk memasarkan produk. Bagi memastikan sesuatu pengiklanan berkesan, pengeluar perlu mengetahui kaedah reka bentuk pengiklanan yang terbaik untuk memasarkan sesuatu produk. Kaedah reka bentuk pengiklanan ialah cara maklumat tentang sesuatu produk disampaikan oleh pengeluar kepada pengguna. Yang pertama, menggunakan matlamat produk. Menggunakan kaedah matlamat produk, penyampaian fakta secara demonstrasi, secara perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang, gambar pegun. Okey, yang pertama secara matlamat produk. Iklan yang menggunakan maklumat produk yang terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan produk kepada pengguna, pengeluar lazimnya menggunakan kaedah reka bentuk pengiklanan ini bagi memperkenalkan ciri-ciri atau keistimewaan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Contoh, kita tengok pada gambar di sini, produk kismis Kasih Gold Junior. Apa yang di-highlightkan pada iklan ini adalah dari segi fungsi ataupun tujuan, iaitu matlamat produk itu. Fungsi Kasih Gold Junior ini dapat membekalkan tenaga, dapat mengawal selera, membantu mengurangkan risiko diabetes. Itu dari segi matlamat produk itu. Yang kedua, secara penyampaian fakta. Iklan yang menyampaikan fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna, lazimnya fakta yang disampaikan berkaitan fungsi yang memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Secara demonstrasi, iklan yang menunjukkan kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan yang sebenar, lazimnya kaedah iklan ini disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media massa ataupun secara langsung di hadapan pengguna. Contoh, kita pergi di supermarket. Okey, ada satu booth, contohnya dia jual iron, steam iron. So, biasanya dia tunjukkan terus bagaimana menggunakan steam iron tersebut. Okey, contoh kita tengok iklan jual pisau. Okey, dia potong
kertas dia potong buah dengan menggunakan pisau tersebut. Itu secara tunjuk cara. Okey, terus di hadapan pengguna. Ataupun biasa kita tengok di televisyen, biasanya Go Shop. Okey, Go Shop ini dia mempromosikan produk secara demonstrasi. Sama juga kalau jual vacuum, jual iron, dia tunjukkan bagaimana nak menggunakan produk tersebut. Dalam masa yang sama dia terangkan teruslah apa kelebihan produk ini apa semua. Okey, itu secara demonstrasi. Seterusnya melalui kaedah perbandingan. Okey, perbandingan ataupun membezakan produk yang baru yang dipromosikan itu dengan produk sedia ada. Dan selalunya di-highlightkan kelebihan produk yang baru itulah. Okey, iklan menggunakan perbandingan antara produk baru dengan produk yang telah lama berada di pasaran. Perbandingan boleh dibuat berdasarkan kualiti. Okey, kualiti produk yang diperkenalkan itu berbanding dengan produk lama. Masa. Contoh di sini pencuci pinggan. Berapa masa yang diperlukan untuk mencuci pinggan berbanding dengan produk lama. Reka bentuk, rasa dan fungsi berbanding produk lain. Okey, mungkin produk yang baru diperkenalkan itu lebih baik daripada produk yang dah sedia ada. Itu secara perbandingan. Biasa kita tengok iklan di televisyen pencuci pakaian. Okey, bahan pencuci yang baru diperkenalkan tu contohnya Dynamo dengan pencuci X. Dia tunjuk perbezaan. Contoh diletakkan kotoran sama-sama cuci, tapi tengok hasil cucian mana yang lebih bagus. Itu contoh secara perbandingan. Okey, seterusnya melalui kiasan ataupun ibarat. Iklan menggunakan kiasan atau ibarat bertujuan untuk menegaskan kelebihan yang akan diperoleh pengguna sekiranya menggunakan produk mereka. Contoh di sini produk yang dipromosikan ialah minyak pelincir. Okey, minyak pelincir Petronas Pintar. Kalau tengok gambar itu, motor yang menggunakan minyak pelincir itu boleh membawa seekor gajah. Nak menunjukkan bagaimana kuatnya, berkuasanya motosikal itu apabila menggunakan minyak pelincir itu. Memang kita tengok tak logik. Motosikal boleh bawa seekor gajah. Tapi itulah kiasan ataupun diibaratkan. Bila menggunakan produk ini, dapat berkuasa macam ini. Itu secara kiasan atau ibarat. Dan iklan ini boleh mempengaruhi pengguna secara psikologi. Secara pemikiran lah, secara psikologi. Seterusnya, kenyataan merangsang. Iklan menggunakan kenyataan merangsang supaya pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. Iklan ini biasanya digunakan untuk memujuk pengguna membeli produk tersebut. Contoh produk pencuci pinggan di sini, hilangkan minyak dengan kuasa 100 biji limau. Itu dia punya statement. Okey, untuk menarik pengguna membeli produk pencuci pinggan ni lah. Okey. Gambar pegun. Okey, gambar pegun. Iklan menggunakan gambar pegun sebagai titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Contohnya di sini peti ais. Dipaparkan gambar biji peti ais. Apa yang menariknya dengan peti ais di situ dipaparkan dalam gambar tersebut. Iklan lazimnya dipaparkan dalam media cetak. Majalah ke surat khabar, gambar pegun. Ini yang gambar yang kedua, produk yang kedua, contoh iklan secara gambar pegun juga. Kaedah reka bentuk penyiklanan bagi gambar pegun merupakan jenis bagi iklan mengingat. Bila orang customer tengok gambar, dia akan terus ingat. Dan iklan mengingat ialah iklan yang mengingatkan pengguna tentang sesuatu produk agar pengguna peka dengan kewujudan produk tersebut. Seterusnya kita tengok berkenaan dengan media pengiklanan. Apa alat yang digunakan untuk membuat pengiklanan ini? Okey. Media pengiklanan ini ialah saluran
cara ataupun perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna, setiap pengeluar ataupun peniaga akan menggunakan cara tersendiri dengan memilih kaedah pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk ataupun perkhidmatan mereka. Okey, media pengiklanan kita ada media cetak, kita ada media elektronik dan kita ada media sosial. Okey, media cetak. Media cetak sering menjadi pilihan pengeluar sebagai saluran pengiklanan. Hal ini demikian kerana pengiklanan media cetak sesuai untuk pelbagai jenis produk dan pelbagai peringkat umur. Dan pengiklanan melalui media cetak ini dilakukan melalui surat khabar, majalah, brosur, katalog, poster dan juga lain-lain lah. Okey, contohnya surat khabar dan majalah. 3 jenis iklan yang biasa di dalam surat khabar iaitu iklan kecil, iklan muka surat, iklan ruangan. Dan setiap jenis majalah yang berada di pasaran mempunyai kumpulan sasaran yang tertentu. Okey, brosur, layan edaran dan juga katalog. Brosur ialah kepingan kertas berlipat yang dicetak dengan maklumat terperinci mengenai sesuatu produk. Layan edaran ialah kepingan kertas yang mengandungi maklumat produk. Manakala katalog ialah lembaran yang mengandungi maklumat secara terperinci dan diedarkan oleh ejen syarikat yang mengeluarkan produk tersebut untuk disampaikan kepada pengguna. Biasa kalau kita parking kereta di mana-mana, kemudian kita datang semula ke kereta, kita tengok ada kertas yang diletak di wiper, yang diselit di pintu kereta. Itu contoh layan edaran yang dibuat untuk memasarkan, untuk mempromosikan produk mereka. Okey, media elektronik. Seterusnya, media yang kedua adalah media elektronik. Pengiklanan melalui media elektronik merupakan salah satu pengiklanan yang mendapat sambutan dalam kalangan pengeluar. Cara ini merupakan cara yang paling menarik dan berkesan bagi mempromosikan barang ataupun perkhidmatan. Media elektronik menggunakan lakonan, gambar, perkataan, suara dan muzik untuk menjadikan iklan tersebut lebih menarik. Okay. Contohnya televisyen. Biasalah ada iklan, biasa tengah cerita, tiba-tiba ada iklan. Okay, melalui radio, papan digital, biasa kita pergi di bandar-bandar, okay, dekat tepi jalan, di bangunan, dipaparkan iklan. Okay, contohnya televisyen. Menyampaikan iklan melalui visual ataupun audio, gambar dan bunyi lah, dengan unsur-unsur kreativiti yang tinggi, penuh aksi berwarna-warni dan menarik. Biasa kita tengok iklan di televisyen lah. Okey. Melalui radio, menyampaikan iklan menerusi audio, suara. Lazimnya diselitkan rancangan radio ke udara dan pengguna pula akan mendengar semasa memandu ataupun bersantai di rumah. Okey, yang ketiga secara papan digital, biasa dijumpa di bandar-bandar ataupun di tepi jalan ataupun di taman. Merupakan salah satu produk hasil evolusi media elektronik terkini. Keunikan papan digital ini mampu menyampaikan maklumat penting kepada kumpulan sasaran dari semasa ke semasa. Dia boleh update dari semasa ke semasa juga, papan digital. Okey, media sosial. Ini yang banyak digunakan, yang paling dekat dengan kita, golongan remaja sekarang ini. Okey, menggunakan media-media sosial. Okey, YouTube. Contohnya yang sekarang digunakan untuk kamu dengar pengajaran ini, guna YouTube. Kamu ada WhatsApp, okey, yang kita guna untuk PDPR. Kita guna Telegram, Facebook, Twitter, blog, okey, WeChat, Instagram, Messenger. Okey, dan saya percaya hampir keseluruhan
lebih daripada 50% lah. Golongan remaja pun dah terdedah kepada media-media sosial ini. Pengiklanan melalui media sosial ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang amat berkesan. Kemudahan internet, memerlukan internet lah. Di hujung jari membolehkan pengeluar menggunakan media sosial sebagai platform untuk memperkenalkan produk mereka di serata dunia. Dia meluas. Serata dunia menggunakan media sosial ini. Semua bukan saja di Malaysia, di luar negara sana juga boleh akses kepada media sosial ini. Contohnya Facebook. Kamu boleh friend dengan kawan-kawan di seluruh dunia. Ini contoh media sosial, IG dengan ataupun Facebook. Biasalah, Facebook kita tengok. Biasa sekarang tengok peniaga online pun banyak post di Facebook, di IG. Di grup WhatsApp, blog. Faktor pemilihan media pengiklanan. Bagaimana kita nak pilih media pengiklanan ini? Ada beberapa faktor. Mengetahui keadaan reka bentuk pengiklanan, pengeluar perlu mengetahui beberapa faktor semasa memilih media pengiklanan yang sesuai untuk produk mereka. Dan proses ini penting bagi memastikan maklumat produk sampai kepada sasaran pengguna yang betul. Faktor pemilihan media pengiklanan yang pertama dari segi jenis dan sifat produk, kos pengiklanan, luas pasaran, sasaran pengguna, saiz perniagaan. Yang pertama, jenis dan sifat produk. Setiap produk yang akan diiklankan perlulah sesuai dengan media pengiklanannya. Contohnya, produk yang memerlukan tunjuk cara dan khidmat nasihat tentang cara penggunaan dan penjagaan, sesuailah diiklankan melalui media elektronik atau media sosial yang berunsurkan secara demonstrasi. Contohnya nak produk alat pembersihan, vacuum. Contoh. Kaedah yang digunakan, guna media elektronik secara demonstrasi. Tunjuk terus cara gunakan produk ini, berapa lama digunakan untuk membersihkan. Terangkan secara detail kepada pengguna melalui demonstrasi. Dan produk barangnya makanan, pakaian ataupun buku pula sesuai diiklankan sama ada melalui media cetak, media elektronik atau media sosial. Contoh makanan, banyak post dalam Facebook lah, IG. Contoh dalam media cetak pun sama, letak dalam majalah. Gambar makanan yang cantik, yang nampak pun terliur. Itu contoh. Yang kedua dari segi kos pengiklanan. Pengeluar perlu mengetahui jumlah keseluruhan kos pengiklanan yang dipilih supaya sesuai dengan kemampuan dan saiz operasi perniagaan mereka. Contohnya, perniagaan yang bersaiz kecil perlu memilih media yang berkos rendah, tetapi boleh memberikan pulangan yang menguntungkan seperti media sosial dan media cetak, iaitu brosur dan juga helaian edaran. Yang ketiga, dari segi luas pasaran. Luas pasaran, sesuatu produk akan mempengaruhi jenis media yang akan dipilih. Jika produk bertujuan untuk dipasarkan seluruh negara, maka pengguna media pengiklanan yang mempunyai liputan meluas seperti radio, televisyen, papan digital dan media sosial adalah yang paling tepat. Seterusnya, sasaran pengguna. Pengeluar perlu memastikan media pengiklanan yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada kumpulan sasarannya. Contoh, alat solek dan pakaian wanita sesuai diiklankan di media sosial dan media cetak seperti majalah wanita. Manakala barangnya yang berkaitan dengan sukan,
sesuai diiklankan melalui media sosial dan media cetak seperti majalah sukan. Dan barangnya permainan yang disasarkan kepada kanak-kanak pula sesuai diiklankan di media sosial dan media cetak media elektronik seperti televisyen. Saiz perniagaan. Pengeluar yang mempunyai perniagaan bersaiz besar mampu memilih media pengiklanan yang lebih berkesan dan mahal seperti media elektronik, iaitu televisyen dan juga papan digital, berbanding dengan perniagaan yang bersaiz kecil. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng notification supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkongsian-perkongsian saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih.